majlis kita ini, saya jemput anda semua yang beragama Islam untuk memulakan majlis kita ini dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cik Hasana, saya nak buat share screen. Okey, saya mulai dengan presentation saya tentang product knowledge. Saya sedang menunggu. Okey, right. Kalau yang dah pernah tengok presentation saya yang ini secara online atau offline, boleh anggap ini sebagai satu revision kepada siapa yang belum pernah tengok lagi. Ini adalah satu ilmu juga kepada anda, satu cabang ilmu yang lain, bukan kata ilmu yang ilmu orang lain tu tak tepat, tapi setiap orang ada kelebihan, setiap orang ada dia punya advantage dia dan cara dia untuk dia menyampaikan kepada kita semua. Janji kita mesti kena faham. Nak tahu faham tak faham, mulakan dengan mendengar. Lepas tu bila dah dengar, catat. Bila dah catat, cuba praktikkan. Sebabnya ada orang dia dengar, bila kita dengar, kita lupa. Tapi bila kita dengar, kita nampak visual, kita akan ingat tapi sebentar. Tapi kalau kita dengar, kita tengok, kita catat, kita praktik, kita akan lebih mahir. Okay? Alright, the show is on. Kalau kita berada dekat offline, saya minta untuk silentkan telefon, tapi kat sini tak susah sebab kita punya host dah silentkan setiap orang. Alright, sedikit pengenalan tentang diri saya. Tadi saya dah sebut saya adalah speaker rasmi syarikat, berasal dari Melaka. Ini adalah sedikit tentang latar belakang saya. Tak adalah begitu hebat, tapi memang Allah anugerahkan saya untuk berada depan audience atas pentas. Awal darjah 5 lagi saya memang dah suka bercakap dekat atas pentas. Rupanya memang kat sinilah saya. Alhamdulillah saya hari ini berkongsi dengan anda semua tentang product knowledge. Okey? Okey. Petang ni kita nak ajak anda semua kembali kepada fitrah. Fitrah manusia memang nak sihat, fitrah manusia sukakan duit, sukakan kekayaan. Tapi bab kekayaan saya tak cerita, bab macam mana nak cari kaya, nak cari duit, nak ubah kehidupan dalam keuangan saya serahkan pada Cik Kia. Kerja saya hari ini nak ajak anda semua untuk upgrade kesihatan. Kenapa? Sebab ia sebagai satu jalan usaha kita untuk capai satu tahap kesihatan yang unggul. Ini bukan saya yang cakap. Ini hadis sahih daripada Al-Bukhari. Rupanya tadi saya dengar sikit tentang cerita bagaimana hadis ni wujud. Ada dua saja perawi hadis yang memang hadis tu sahih. Kalau yang kita tengok daripada hadis Bukhari ataupun riwayat Muslim, insya-Allah hadis tu kita boleh pakai. Okey, ada dua nikmat yang kebanyakannya orang tertipu daripadanya, iaitu kesihatan dan juga masa terluang. Kenapa saya sebut kesihatan dulu? Kenapa hadis ni menyebut kesihatan dulu baru masa terluang? Sebab kebanyakan manusia dia selalu rasa masa tu masa dia tau. Walaupun masa tu dia dah tak sihat. Walaupun masa tu dia memang dah tak full capacity daripada kesihatan, tapi dia gunakan juga masa dan ruang tu untuk buat pekerjaan sama ada yang penting ataupun yang bersifat kehendak. Jadi bila kata dia dah tak sihat, dia dah terbaring, dah tak boleh keluar rumah. Macam contoh orang yang memang dah untuk kita ambil situasi sekarang yang dah memang dah kena COVID-19 tu, dia dah kena stranded dalam rumah ataupun dia dah quarantine ke hospital. Walaupun ada masa dalam hospital tapi tak boleh pergi mana-mana. Betul. Jadi kalau kita nakkan nikmat masa kita ni boleh diluangkan bersama ahli keluarga, walaupun kita dalam PKP kita masih lagi boleh pergi kedai walaupun orang, kita mesti kena sihat. Betul? Okey, saya harap semua setuju dengan saya. Alright. Macam mana nak tahu kita sihat tak sihat? Sebelum tu saya nak tahu apa yang anda rasa. Adakah hari ini anda rasa anda seorang yang sihat? Ataupun anda rasa anda kurang sihat? Ataupun tak sihat? Ataupun sakit. Ini saya tunjuk sakit dan terbaring ni. Saya tahu orang dekat sini tak ada yang baring-baring kan, tengok Zoom kan. Jadi nak tahu kita sihat tak sihat, ada beberapa faktor yang menyumbang kepada kesihatan diri kita. Okay? Jangan rasa-rasa kita ni boleh berjalan, kita boleh bercakap, kita sebenarnya sihat. Tapi kalau tengok yang saya tunjukkan secara general aja ni, anda mungkin dah tahu dah tahap kesihatan anda di peringkat mana. Pertama, jom kita tengok, kita explore dulu.
Mari kita tengok adakah pemakanan seharian kita ini seimbang. Okey, kalau kita tengok dekat sini, strong acid ini hanya sebahagian daripada kategori strong acid, turun kepada mild acid, turun kepada mild alkaline, turun kepada strong alkaline. Saya tengok kat sini dairy contoh mild acid ni dairy. Dairy ni produk berasaskan tenusu, bukan susu yang asli. Produk berasaskan tenusu. Macam dijadikan coklat, dijadikan air yang base dia ada susu tetapi telah diolah. Maksudnya bukan susu yang kita minum seharian macam kita, yang siapa yang dah jadi ahli situ Joy lah. Okey. Kita tengok dekat sini, white bread termasuk jugalah alkohol ni orang Islam tak ada consume. Okey, cola dan gula. Okey, kalau kita tengok cola mungkin kurang. Tapi gula tak boleh dipisahkan. Manusia dan gula berpisah tiada. White bread, PKP hari Rabu. Tapi hari Selasa dah hilang dah gula roti dekat mana tu, dekat rak-rak. Pergi 7-Eleven kosong dah roti. Gardenia pun naik Penang. Ke mana orang dia letak rotinya kan? Kan bila kata dah nak PKP tu, antara yang paling cepat laku adalah roti. Cuma PKP 2 ni, saya tengok hari pertama PKP tu ada mula keep on track balik lah. Tak ada orang macam kemaruk sangat cek roti kan. Kita tengok, kita buat pembandingan antara strong alkaline dan juga strong acid. Okey, sebenarnya kita kena ambil strong alkaline lebih banyak berbanding dengan strong acid. Strong acid bukan tak boleh ambil, tapi pada kadar lebih kurang seminggu sekali. Tapi ada orang berkali-kali ambil sehari. Strong alkaline ni sepatutnya kita ambil berkali-kali sehari. Ada orang ambil 3 kali sebulan. Nampak tak? Dah tak balance dah dekat situ. Okey. Dia punya fakta di sini adalah, sebelum tu kita tanya, kita sedar tak sama ada makanan kita ni dia buat manfaat atau mudarat? Nak tahu buat manfaat atau mudarat, kita tengok apakah sifat makanan seharian kita. Ada orang tak suka makan buah-buahan. Saya tak minat, saya memang tak suka makan buah-buahan ni. Sedangkan buah-buahan dan sayur kita kena ambil selalu. Okey. Alright. So, lepas tu yang seterusnya, lebih banyak makan makanan berasid sebenarnya kita telah membuka lebih ruang dan peluang untuk kita mendapat penyakit. Okey, ini baru makanan. Jom kita tengok gaya hidup kita pula. Bagaimana urusan seharian kita? Kalau kita tengok orang sekarang ni, sebenarnya bebanan kerja lebih banyak daripada orang dulu. Orang dulu habis kerja pukul 5 petang, kalau dia tak OT dia balik rumah, nak rumah yang tak ada telefon, besok pagilah baru bos dia boleh dapat jumpa. Nasiblah kalau kerja tu tak siap, besok pagilah baru boleh di-remind. Tapi apabila teknologi ni berkembang, kerja daripada office kena berbalik rumah. Kalau tak berbalik rumah pun bawa dalam otak kita sampai besok untuk kita settlekan. Selagi tak settle, belum pukul 8 pagi, 7.30 pagi bos dah remind dah. Ataupun kita punya supervisor dekat atas dah remind. Jangan lupa ni nak kena submit pukul 9 pagi. Jadi kita tidur tu daripada pukul 11 malam sampailah subuh tu sebenarnya kita tak tidur. Mood kita ni tengah terbawa dengan kerja yang tak settle. Pergi kerja, ada kerja lagi yang tak settle, yang hari tu punya, bawa lagi sampai ke besok pagi dan ianya berlanjutan selagi anda bekerja. Kalau tak salah saya, revolusi teknologi yang boleh kita guna WhatsApp apa semua ni dia berkembang lebih kurang dalam tahun 2010 macam tu kot. 2010-2011. Bermakna kalau kita ambil sekarang ni 2021, kurang lebih dalam 10 tahun kita dah mula dikejar dengan kerja walaupun kita tengah diulit mimpi. Jadi bila kita dah terbeban kerja, confirm kita kurang rehat dan pasti kualiti tidur kita sangat dah makin kurang lah. Kualiti tidur kita dah makin kurang. And then lanjutan daripada tu dia akan menyebabkan kita kecelaruan emosi. Alright, ini orang yang bekerja. Orang yang dekat rumah pun, contoh macam isteri rumah kan, sepatutnya suaminya balik pukul 6 dah sampai rumah. Tapi sorry lah abang ni kena buat kerja sampai pukul 8 malam. 10 malam tak balik lagi. Sehingga menimbulkan satu perasaan tekanan kepada orang kat rumah. Itu tak masuk lagi orang suaminya yang stres dengan kerja.
Jadi pada stres akan menimbulkan anxiety. Dia akan rasa tak tentu arah, marah lah, berdebar-debar lah, tak tahu apa sebab dia. Jadi tension, nervous, anger, semua ni ada menyebabkan kita kecelaruan emosi. Okay, walaupun nampak badan tu sihat, tapi sebenarnya dia very unstable. Kadang kita bercakap dengan dia ke laut aja kan. Jauh dia menong, kita tak tahu dia menong apa. Ke laut dalam perginya. Itu adalah tanda-tanda orang tu sedang dalam kecelaruan emosi. Okay. Dia bukan macam orang mabuk cinta. Ini orang dia dah ada kehidupan tapi dia pandang jauh. Dia sedang dalam keadaan emotional unstable. Begitu juga dengan ketagihan makanan ringan dan segera. Bukan tak boleh, tapi jangan dijadikan seperti makanan harian kita. Okey, saya faham senang nak dapat, tak payah keluar rumah, order je, janji duit ada kat dalam bank, tahu nak pilih apa, tak sampai sejam dah sampai depan rumah. Betul? Tak salah sebab itu satu perkembangan teknologi yang membantu kita. Tapi kita kena pilih apa yang terbaik sebab yang banyak hantar dekat rumah tu, kalau diberi 10 lebih kurang 2 ke 3 saja yang sihat. 6 ke 7 lagi kebanyakan yang kurang sihat tapi sedap untuk dinikmati. Right? Yang keempat, pengambilan ubat berterusan. Saya tak fokuskan kepada ubat yang kita ambil daripada hospital, daripada klinik kesihatan setiap bulan. Yang itu terpaksa ambil ubat setelah penyakit datang. Ada satu lagi kategori yang mana namanya seperti bukan ubat tapi dia adalah kategori ubat. Biasa dengar kan orang makan orang makan pil untuk putih, makan makan suplemen untuk nampak muda, macam lelaki untuk lebih bertenaga. Persoalan dia siapa yang prescribe untuk kita makan tu semua. Siapa yang prescribe? Kebanyakan tak ada orang prescribe tau. Kita prescribe sendiri sebab kita rasa kita nak seperti orang yang dekat dalam Facebook tu. Percaya ke tidak kan? Jadi menyebabkan kita telah mengamal dan mengambilnya secara berterusan tanpa ada pengawasan. Dan akhirnya dia akan menyebabkan kita ada masalah kesihatan di hujung usia. Pernah dengar kan akibat pengambilan herba yang berterusan tanpa ada nasihat doktor dan pakarnya menyebabkan seseorang tu dihidapi masalah buah pinggang. So ini yang saya maksudkan pengambilan ubat berterusan dan juga suplemen-suplemen tanpa pengawasan badan-badan yang ataupun pakar-pakar yang sepatutnya. Okay, right. Seterusnya, tengok lingkungan anda. Ada tak anda berada dekat dengan perokok aktif yang menjadikan kita perokok pasif? Saya tak perlu jawab lah sebab apa, dah memang tahu dah asap tu memang tak sihat kan. Tapi tak ada pilihan kalau pasangannya seorang perokok, kita terpaksa hidup juga. Dan sebenarnya dia lebih membawa exposure yang tak sihat kat dalam keluarga. Okay, right. Seterusnya, gadget holic. Saya tak kata gadget ni tak bagus. Tapi kalau gadget tu boleh menyebabkan orang sampai jalan pun sampai tak nak tengok jalan. Dia jalan menonong je, tahu-tahu sampai tengah jalan lori pun hentam dia. Ada kan kita tengok dekat dalam TV tu kan. Tapi sebenarnya masalah bisa nampak pun. Kat pasar raya budak ni tunduk aja, tunduk macam tunduk malu. Tapi sebenarnya tunduk menghadap telefon. Tahu-tahu dia langgarnya kita kan. Kalau kau minta maaf tak apa, dia kata akak lain kali jalan tengok orang boleh. Dia langgar kita lah dia marah kan. Nampak tak? Satu lagi, vibration yang ada dekat dalam telefon ni, apabila kita tidur berdekatan dengan kita, dia sebenarnya sedang bawa wave yang tak sihat. Sebab apa? Telefon ni dia menggunakan radioaktif walaupun mild, tapi kalau kita dah tidur dengan dia selama beberapa tahun, dia sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada tubuh badan kita. Okey, saya takat saya sendirilah. Siapa pernah rasa kot pegang kereta tiba-tiba ada rasa macam kena kejutan elektrik. Sebenarnya doktor kata you terlalu banyak memegang device elektronik sehingga menyebabkan ada lebihan charge dekat dalam badan kita. Tu menyebabkan kita dengan kereta sekarang elektronik kan, so menyebabkan dia ada satu reaction dengan tubuh badan kita. Itu sebenarnya yang saya maksudkan dengan gadget holic. Dengan satu lagi, dia menyebabkan kita dah jadi anti-social. Dalam alam maya ni kawan sampai 10-20 ribu. Tapi kawan sebenar ni nak jumpa 2 orang pun dia takut.
dia tak nak jumpa. Sebab apa? Sebab dia lebih mesra dengan alam maya berbanding dengan yang secara fizikal. Okey? Right. Seterusnya pencemaran alam dan juga malas bersenam. Ada orang tanya saya, Puan, kenapa yang ni last sekali Puan? Malas bersenam ni Puan, last sekali. Kenapa Puan tak letak depan sekali? Sebenarnya tak ada orang tanya, dia seorang je tanya. Okey. Dalam kesihatan kita sebenarnya faktor dalaman kita ni memberi impact sebanyak 90%. Apa yang kita makan, apa yang kita rasa, apa yang kita fikir dan apa yang kita luahkan tu sebenarnya membawa 90% kesan kepada kesihatan kita. Bersenam adalah yang luar, maknanya kita menggunakan fizikal kita. Kalau yang 90% kita telah mampu untuk memberi satu positif punya expression dan juga positif punya impress kepada orang lain, dan kita jaga pemakanan kita, insya-Allah bersenam 2 ke 3 kali atau 1 ke 2 kali seminggu boleh membantu untuk mengoptimalkan lagi kesihatan kita. Biasa dengar kan, pernah dengar kot walaupun tak selalu, orang dia jogging, tiba-tiba dia pengsan, pengsan stroke satu, pengsan meninggal pun ada. Sebab apa? Sebab yang faktor mula-mula yang saya tunjuk tadi, yang ada 6 faktor tambah dengan makanan tadi tidak stabil. Okey, jadi dah tengok ni tadi, agak-agak lah yang cakap sihat tadi tu, sihat ke tak sihat agaknya. Kurang sihat ke ataupun tak tahu apa benda, tak tahu kat mana, entah sihat ke tak sihat ke, tak ke kurang sihat kan. Jadi cerita dia akibat daripada kita punya gaya hidup tu sebenarnya ramai orang tak tahu yang kita sebenarnya telah menjuruskan kepada kita membawa maut tanpa sengaja. Contoh, penyakit pesakit kencing manis. Tak ada sebenarnya semalam doktor kata semalam dia kena kencing manis, tak ada. Bukan kencing manis berlaku setidak-tidaknya 5 tahun. Habit yang tak sihat tu kita dah lakukan 5 ke 7 tahun. Maksudnya kalau tahun 2001 didapati dia mengidap penyakit kencing manis tahap 2, refresh balik, recall balik 5 ke 7 tahun sebelum tu apa yang kita telah jalani. Makan gula berlebihan salah satunya, tapi sebenarnya depression dan juga unstable emotion sebenarnya faktor antara yang terbesar kepada kita punya ketidakstabilan sel dan juga hormon dalam tubuh badan kita. Lepas tu kita tambah pula dengan makanan tak stabil, lagilah dia seronok untuk berkembang biak dekat dalam badan kita. Dan hakikatnya tak ada orang lain pun yang jemput penyakit tu. Kita sendiri yang jemput penyakit tu. Jadi kalaulah orang yang kencing manis atau ada sakit jantung, dan dalam sejarah keluarga dia tu dipanggil lifeline family tu, ada yang kencing manis, jangan cakap saya dapat daripada datuk saya ni lah yang buat saya kencing manis. Apa pula datuk kau dah meninggal dah, kau 2% je pun ambil daripada datuknya. 98% adalah bergantung kepada bagaimana kita hidup selama ini. Jadi sebenarnya bukan orang lain yang tolong kita dapat penyakit tu, kita sebenarnya. Alright. Okey, apakah kesan-kesan seterusnya? Sebelum saya bagi tahu kesan tu, saya nak tunjuk dengan anda. Kita sebenarnya terjadi daripada jutaan sel ibu dan ayah kita yang membentuk tisu. Jadilah organ dekat dalam badan kita, ada jantung, ada hati, ada usus, ada kulit, semua tu kan. So, last kali dia akan bentuk satu sistem perpeluhan, sistem pencernaan, sistem perkumuhan, semua tu kan. Dan juga kita akhirnya jadilah sebujur tubuh ni lah, yang akan keluar daripada secara normalnya 9 bulan 10 hari. Okay, macam mana kita tak sihat? Kita sendiri yang bunuh sel kita tu, menyebabkan tisu, organ, sistem semua kacau bilau dan tubuh kita tak sihat. Okay, alright. Jadi bila tu semua terjadi, apakah implikasi dia? Macam mana orang boleh sakit? Kita tengok dekat sini. Ini sel yang tak sihat, ini sel yang sihat. Sel yang tak sihat rupa dia ngekot-ngekot macam ni kan. Dia kata cell membrane is hard and rigid, tebal dan juga tak fleksibel. Lepas tu dia hanya boleh bawa masuk sesetengah sahaja nutrien yang baik, dan dia hanya bawa keluar sesetengah saja wastage daripada yang telah dicernakan dalam tubuh badan kita. Maksudnya lama-lama sel kita ni akan membusuk dekat sini. Okey, kalau bandingkan dengan yang baik ni,
sel yang sihat ni, dia punya membran dia sangat lembut dan juga tolerate, okey, dan dia boleh buat keluar wastage daripada sel kita ni dengan mudah. Jadi kenapa? Sebab nutrien tu boleh masuk, yang baik tu boleh masuk senang, yang tak sihat pun boleh, yang busuk tu atau yang dah residual yang dah jadi sisa tu boleh dikeluarkan dengan mudah. Okey. Apabila sel-sel ni mati, anda tengok dekat sini, apa yang turut mati? Kalau untuk perempuan dia sangat risaukan skin cell dia mati. 28 hari skin cell kita akan mati. Nampaklah ada muka yang ada pigmentasi, ada muka yang ada kedutan yang walaupun umur tu tak sepatutnya berkedut lagi. Contoh umur 32 tahun tapi kedutan di muka tu sangat ketara. Okey. Menyebabkan dia tua sebelum usia. Macam itulah, lepas tu sibuklah cari vitamin C lah, carilah pil pemutih lah, cari pil untuk untuk kurangkan kedut di muka lah kan. Okey, alright. Tengok kat sini, sel usus kita mati dalam 3 hari dan dia menyebabkan orang senang mendapat kanser usus. Okey, alright, kita tengok red blood cell mati dalam 120 hari dan sepatutnya kita lebih risau bila kita punya sel darah putih kita mati dalam masa beberapa jam. Bila sel darah putih kita mati dalam masa beberapa jam, anda perlu risau sebab kalau tengok sekarang pandemik kita sekarang ni, kenapa ada setengah orang senang dijangkiti, ada setengah orang susah dijangkiti sebab white blood cell dia ni memainkan peranan. White blood cell adalah tentera utama dalam badan kita yang kandungannya adalah kaya dengan protein. Okey. Okey, saya tak mau cerita panjang. Nak cerita panjang kita cerita dekat NDT nanti, apa yang ada dekat dalam darah kita. Okey. Jadi apa yang akan jadi? Antibody kita dan imunisasi dalam badan kita ini lemah. Bila dia lemah, kita akan jadi tak sihat lah. Pasal apa lagi yang terjadi? Dia akan mendatangkan juga masalah saraf dan darah yang mengalir dalam badan kita ni tak sihat. Kalau kita tengok daripada kecil tu sihat, kenapa makin lama makin melumpur kesihatan? Sebab faktor-faktor tadi menyebabkan sel-sel kita tak sihat dan inilah yang berlaku. Okey. Alright. Dan ini yang saya sebut tadi The cell in your body react to everything that your mind says. Negativity brings down your immune system. Okey. Apa saja yang otak kita fikir, yang otak kita kata, dia akan memberi kesan direct kepada badan kita, kepada sel kita. Kita fikir negatif, kita kata orang tu jahat, kita kata orang tu ini apa semua, kita kata diri kita sendiri kan. Aku ni tak boleh, aku ni lemah, kau boleh lah, aku tak boleh. Sebenarnya kita sedang mematikan sel kita. Kita sedang menurunkan kadar melawan penyakit dalam sel kita. Jadi kalau sebenarnya kita sakit, bukan orang lain yang bagi kita sakit, sebenarnya kita yang buat kita punya diri sakit. Sebenarnya ini yang pertama, campur yang makanan, campur gaya kehidupan menyebabkan kita tak sihat. Bila dah jadi macam ni, apa lagi yang terkesan? Tentulah kita punya saraf tunjang dan juga sumsum tulang. Bila saraf tunjang kita tak sihat, dia akan menyebabkan kegagalan melawan kencing, kemurungan dan juga ni bila dia cedera contohlah macam dia ada slip disc, dia ada masalah sel kadang-kadang kat belakang pun dia tak boleh nak berdiri tegak semua kan. Dia ada kecederaan di situ, tulang dia bermasalah, tulang rapuh. Okey, apa yang terjadi? Inilah kesan-kesan dia. Dan untuk pengetahuan anda, di dalam struktur tulang kita ada satu part ni dipanggil bone marrow, iaitu sumsum tulang. Di mana di sinilah tempat terbentuknya sel darah putih, sel darah merah dan juga platelet. Okey, saya anggap sel darah merah kita ni adalah pengangkutan. Senang sebut pengangkutan. Dia angkut oksigen, dia angkut nutrisi. Dia hantar dekat semua organ dalam tubuh badan kita dan juga tisu-tisu yang dalam badan kita lah. White blood cell ini pertahanan. Kau tengok ada limfosit lah, apa benda semua banyak dekat sini. Dan platelet ni kerja dia menghubungkan antara satu sama lain. Jadi bila tak sihat ni semua dah kacau bilau, platelet dah tak nak menghubungkan, white blood cell dah tak nak bagi pertahanan, red blood cell dia bawa juga, kerja dia bawa juga, dia angkut juga. Tapi yang diangkut tu yang tak sihat. So boleh nampak kan? Dan apa yang berlaku? Kita akan mengalami kurang oksigen, antibody kita lemah dan akhirnya kita gagal melawan penyakit. Bila kita gagal lawan penyakit, timbullah penyakit biasa ni yang orang kata, alah biasalah demam-demam ni. Tapi sekarang kalau demam ni luar biasa terus-terus dibuat swab test tau. Kalau ada demam, kena pula dengan sakit tekak, kena pula dengan lemah-lemah sendi, apa semua, batuk-batuk semua, dia bawa pergi ke swab test. Takut-takut kita ni adalah pesakit COVID-19
Batuk. Batuk yang kerap sebenarnya petanda kepada masalah paru-paru, pneumonia. Okey, kalau ada masalah sakit otot belakang ni, kalau kena dekat bahu ni, anda kena tengok mungkin anda menghadapi masalah tekanan darah. Okey, kalau ada lenguh badan dekat sini, dia juga memberi petanda. Yang kerap yang kerap bukan yang dah lama kita tak ni yang kerap. Anda kena tengok mungkin kita ada masalah buah pinggang ataupun kita ada masalah tulang, kita punya tulang kita punya tulang kat belakang ni, saraf tunjang kita. So jangan ambil ringan kalau kita menghadapi penyakit-penyakit biasa ni dengan kadar kerap. Kalau macam setahun sekali tu biasalah kadang kita restless kan. Okey, tapi kalau kerap 3 minggu sekali, go and minta doktor lah tengok apa yang ketidakstabilan dalam tubuh badan kita. Sehinggalah bila keluar penyakit serius ni, barulah orang tahu, oh dah tak sihat rupanya saya ni. Oh ada masalah kolesterol. Bila doktor kata ada kencing manis tuan ni ada darah tinggi, masalah jantung, stroke, kanser, buah pinggang, gout lah, apa lagi? Banyak lagi penyakit kan? Barulah kita tahu kita ni tak sihat. Nampak tak? Saya ni kalau boleh bersama dengan kawan-kawan di TDC ni, tak naklah sampai anda dah sampai sakit macam ni barulah rasa nak insaf. Okey, kalau boleh sebelum ni kita kena ubah kita punya kehidupan. Macam Dr. Muhayya cakap tadi, semalam yang saya nampak dekat saya dengar kat TV, bagaimana untuk mengubah satu keputusan? Pertama, kita kena ubah cara bertindak. Bagaimana nak ubah cara bertindak? Kita kena tingkatkan ilmu. Bagaimana nak tingkatkan ilmu? Yang paling utama, tukar cara berfikir. Jadi kalau kita tak tukar cara berfikir kita rasa kita masih macam yang lama, tapi nak keputusan yang baru, memang minta maaf, Assalamualaikum, memang tak akan dapat mengubah. Okey? Alright. Jadi bila dah sakit, apa yang biasa orang buat? Adakah sepatutnya aku ni menyesal? Menyesal lah tak jaga makan, menyesal lah aku tak cukup rehat, menyesal dan menyesal. Dan ada setengahnya yang akan menangis. Saya jumpa lah pesakit kanser yang saya pun tak tahu macam nak konsol dia sebab dia menangis kan. Tapi menangis bukan jalan keluar. Okey? Right? Dan ada yang the worst case dia berserah, dia redha je. Tak apalah, aku tunggu je lah. Bila masa Allah akan ambil aku ni, aku redha je, aku tunggu je. Sebenarnya, bila kita dah sakit, Allah tak kata itulah jalan penamat kau. Tidak. Allah tak nak kita redha dengan cara membabi buta. Tidak. Allah tak nak kita menangis saja dan menyesal. Allah nak kita berusaha. Walaupun tidak semestinya kita sihat, tetapi jalan usaha kita tu sebenarnya diberi ganjaran oleh Allah. Okey, proses tu sebenarnya yang Allah tengok, bukan resultnya. Kalau kita tengok pun orang yang berjaya, dia tak tengok tahu sebenarnya berapa bilion yang dia dah dapat simpan. Tapi dia tengok proses yang dia lalui daripada dia susah sampai dia senang. Samalah sebenarnya kehidupan kita bersama dengan Allah. Allah tak tengok di hujung tu kita sihat atau kita sakit. Tapi Allah nak tengok bagaimana ikhlasnya kita nak memperbaiki kesihatan kita dengan ikhlas, kerana dia insya-Allah kita akan diberi ganjaran pahala oleh Allah. Dan sebenarnya walaupun dia nyesal kerana nangis, dia berserah, dalam hati dia, kalaulah aku boleh undur balik masa ni. Kalau boleh dia undur balik masa, dia nak jaga makan dia nak jaga rehat dia tak nak duduk begini, dia nak buat begini. Tapi masalahnya tak boleh sebab kita dah terlajak ke depan. Dan semua orang dalam hidup ni mendambakan peluang kedua. Okay, saya dekat mana? Dekat Sungai Petani. Saya share apa ni maksud dengan peluang kedua. Saya rasa Cik Kia pun peluang kedua dah datang kat hidup dalam 60 kali kot. Peluang nama dia kedua juga. Tapi bukan peluang ke-60. Tak pernah orang tanya, Cik Epon ini peluang ke berapa? 120 kali dah puan, dia tak sebut. Dia kata peluang kedua. Betul. Sebab kita ada dua saja pilihan. Pertama kau dah buat salah, kedua kena betulkan balik. Itu je. 1 dan 2. Dia tak ada pertama kau gagal, kedua kau kena berjaya. Pertama kau susah, kedua kau mesti kena upgrade daripada kesalahan. Sebab dia panggil peluang itu peluang yang kedua. Dia tak sebut peluang yang ke-16, tak ada. Jadi apa peluang kita ada? Second chance yang kita ada kat sini, bersyukurlah kerana anda bertemu dengan TDC. Bersyukurlah kerana anda telah diberi peluang oleh upline anda untuk berkenalan dengan satu produk yang sangat bagus ini. Kerana dalam Islam, dalam agama, saya rasa banyak agama pun menyebut, kita sebut dari perspektif Islam,
Tidak Allah jadikan satu penyakit turunkan satu penyakit itu melainkan dengan ubatnya jua. Daripada Abu Hurairah yang sahih daripada Sahih Bukhari mengatakan memang Allah tak turunkan penyakit tu kalau tak jumpa ubat dia. Dan setiap penyakit ada ubat kecuali mati. Jadi selagi kita belum mati, kita jumpa ubat. Yang penting kita kena usaha. Yang tak jumpa ubat tu sebab dia tak usaha ataupun dia dah putus harapan. Okey. Ubat yang kita masukkan kat sini adalah bukan ubat bentuk pil, tapi adalah susu. Tidak ada satu pun makanan yang mampu mengganti makanan dan minuman melebihi susu. Okey. Hari tu saya terjumpa satu gambar. Susu adalah baru tadi saya sebut jangan tanya borang kehadiran dah, orang tanya kat mana nak isi kehadiran, saya tak ada lagi marketing plan pun tak lepas lagi, jadi tak ada borang kehadiran lagi, kena sabar dulu. Okey, alright. Tak ada makanan pun yang mampu menggantikan makanan yang ada dekat tempat lain ni kecuali susu. Kenapa susu kita tengok yang saya sebut sekarang adalah susu lembu. Susu lembu berbanding dengan susu yang lain. Kalau kita tengok secara fizikalnya bagaimana lembu meragut rumput. Lembu meragut rumput, dia tunduk di ke tanah. Tapi kalau kambing dia makan pucuk tu, dia mendongak ke atas. Jadi bila kita tengok apa mineral yang ada dekat dalam susu lembu lebih kompleks dan lebih komplit berbanding dengan kambing. Sebab bila dia ragut rumput tu, dia ambil sekali dengan kita tak kata dia makan tanah, tapi memang secara tak langsung dia akan angkat sekali yang kat situ. Jadi itu sebab dia punya khasiat dia tu melebihi daripada susu-susu yang lain. Okey, alright. Jadi nampak tak dekat sini kenapa kita menegaskan dan kita menggalakkan sangat anda untuk mengambil susu lembu. Dan susu lembu yang saya nak sebut di sini bukan susu lembu biasa. Susu lembu yang peringkat pertama namanya colostrum. Okey, dia ada dua susu dekat sini. Semua mamalia pun sama, lembu ke manusia ke zirafah ke unta ke kambing ke kerbau ke. Pertama colostrum, kedua nama dia hemok, ketiga nama dia formol. Yang keluar warna mula-mula warna kuning tu, itulah colostrum. Kedua tu yang nama dia hemok tu, dia macam kuning sikit, dia dah macam cair sikit, ada kebiru-kebiruan tu, itu nama dia formol. Itu kita tak terang kat sini. Kalau nak nanti ada satu kelas yang saya dipanggil untuk produk nulis, saya akan terangkan yang itu. Okey. Apa itu colostrum? Colostrum adalah cecair prasusu daripada mamalia sebaik melahirkan. Saya dah sebut dah tadi mamalia tu apa mamalia ni adalah seperti kita ni lah, manusia, seperti lembu, kambing, zirafah, kerbau, harimau, semua tu lah. Tetapi tidak semua susu mamalia ni kita boleh minum. Wak Imah kalau jiran kita dia baru melahirkan anak pun kita tak boleh nak tumpang susu dia. Sebab susu anak dia. Jadi kita hanya kenapa lembu ni dia melata melahirkan di dunia. Sebab memang Allah dah jadikan cecair daripada tubuh badan lembu ni bagus untuk manusia. Dan satu fakta umum yang anda perlu tahu, satu ekor lembu betina yang selepas melahirkan anak, dia mampu menghasilkan 30 liter susu lembu daripada mula dia melahirkan anak sampai tempoh dia berhenti susu. Dan sepanjang kehidupan dia mampu melahirkan anak, katalah dalam 10 kali lah contoh kan, dia mampu menghasilkan 300 ribu gelas. Nampak tak? Banyak ke banyak sangat kan? Jadi kalau orang tanya dengan kita, tak habis ke lembu tu punya susu? Jawab dengan fakta yang saya share dengan tuan-tuan dan perempuan ni. Dan kalau pergi dekat New Zealand, mungkin Cik Kia dah pergi, saya tak pernah pergi lagi, lembu lagi banyak daripada manusia. So kalau jawab yang itu pun dah membantu dah kita untuk menjawab kadang-kadang cynical punya soalan yang orang bagi kan. Alright. Okey. Yang kedua, apa yang ada dalam colostrum ni, dia mampu meningkatkan keberkesanan sistem antibodi tubuh. Lepas tu dia kaya dengan faktor pertumbuhan yang optimum dan dia mampu melindungi tubuh badan kita daripada jangkitan bakteria, kuman juga virus. InsyaAllah kita akan bertenaga untuk aktiviti seharian. Kenapa kita galakkan orang minum 2 kali sehari susu?
pertama minum sebelum tidur. Kan. 5 hari pertama kita kata minum sebelum tidur dulu sebab kita nak susu tu blend dengan tubuh badan kita. Hari ke-6 dan seterusnya minum malam, minum pagi. Kenapa sebut malam? Sebab malam proses pertama. Bila kita tidur, kita yang tidur, tubuh badan kita ni dia memperbaiki tubuh badan dia sendiri. Itu sebab dalam pukul 11 kita kena tidur, 11 sampai pukul 1 kita punya, kalau tak salah saya, kita punya usus ataupun jantung kita, daripada pukul 1 sampai pukul 3 hati kita yang sedang bekerja. Jadi kenapa orang daripada pukul 1 sampai pukul 3, daripada pukul 3 sampai pukul 5 adalah usus dan juga organ-organ yang lain. Kalau kita terlewat tidur, kenapa ada orang ada masalah paru-paru berair apa semua? So, sepatutnya masa tu paru-paru dia bekerja untuk memulihkan diri dia. Tapi kita telah gunakan masa tu untuk kita buat aktiviti kita. Jadi itu sebab kenapa orang yang tidur tak cukup menyebabkan dia mempunyai masalah kesihatan pada masa akan datang. Okey. Jadi bila kita tidur, kita minum susu yang ada khasiat ni, dia membantu untuk memulihkan sel-sel yang telah mati. Okey. Alright. Memulih ataupun melahirkan, menghidupkan sel yang baru lah. Okey, kita ada 28 faktor dekat sini. Kalau ikutkan banyak, tapi ikut slide ni saya ada 28 sebab saya ikut slide yang lama. Okey. Yang mana 12 faktor imunisasi, 10 faktor vitamin dan mineral dan juga kita ada 6 faktor pertumbuhan. Sebelum saya proceed, saya nak bagi tahu, saya tak akan terangkan setiap satu tu secara detail. Okey, nama dia pun Business Opportunity Seminar. Kita kena cerita secara general saja. So kalau nak tahu detail boleh pergi ke NDT yang berhampiran, dan kalau kata ada buat NDT secara online, anda digalakkan untuk hadir. Okey. Alright, 12 faktor imunisasi. Yang pertama, antibody khusus. Dulu saya pun nak memaham apa benda antibody khusus ni. Rupanya, pernah tak lagi kita dengar untuk suntikan polio ke, suntikan untuk salmonella ke, memang tak adalah penyakit tu kat sini. Tapi untuk suntikan yang dulu-dulu mak kita ambil tapi kita dah tak ambil. Dulu-dulu kita ambil tapi anak kita dah tak ambil dah sekarang. Sebab apa? Dalam badan kita ni dah ada antibody tu. Orang perempuan yang Allah bagi satu kelebihan melahirkan anak bersama sekali dengan susu. Dalam susu tu ada satu memori yang terkandung sekali antibody yang ada previous tu dimasukkan ke dalam tubuh badan bayi yang menyusu susu ibu. Itu sebab kenapa Islam galakkan, wajibkan sebenarnya, saya suka nak ambil kod wajibkan ibu menyusukan anak. Kalau kata dia tak boleh susukan anak, dia kata bagi dekat orang lain tolong susukan sampai boleh diupah. Kenapa? Sebab dalam susu yang dibawa oleh ibu secara original daripada ibu yang melahirkan anak, ada terkandung memori yang mengandungi antibody khusus. Tetapi khusus untuk penyakit-penyakit lah macam rotavirus, E. coli, salmonella, macam-macam lagi lah, ada sakit-sakit dia tu. Okey, yang kedua, imunoglobulin. Ini pula untuk penyakit yang tak kenal. Contoh macam sekarang kan, macam sekarang ni penyakit yang kita tak kenal, COVID-19. Mungkin lepas ni ada COVID-20, kita tak tahu. Macam kan ada COVID-19 yang telah dimutasikan daripada Britain, nama apa entah saya tak ingat kan, yang lebih cepat spread dia tu. Sebab mutasi virus ini hari-hari berlaku dan kita tak tahu je. So kenapa kita wajib tingkatkan imunisasi ataupun nama dia imunoglobulin dalam saintifik? Kerana kita tak tahu sebenarnya apa yang kita sedang hadapi, apa yang kita bakal hadapi di kemudian hari. Okey, macam tu juga kita tengok dia punya perumpamaan dia senang je. Kenapa setiap negara memperkukuh dan memperkasakan sistem pertahanan dengan ketenteraan tu? Termasuk juga polis, sebab dia tak tahu bahaya yang mendatang. Mungkin daripada serangan daripada dalam negara sendiri atau serangan dari luar negara. Jadi dia kena memikirkan kebarangkalian. Dia kena expect the unexpected. Expect the unexpected untuk akan datang. Macam tu juga dengan imunoglobulin. Dia kena expect sesuatu kebarangkalian yang tidak sihat boleh menyerang tubuh badan dia. Dan dalam imunoglobulin ni dia ada 5G. IgM, IgG, IgE, IgD dan IgA yang saya takkan explain dekat sini secara detail. Dan yang paling penting untuk kita tahu kita tak sihat,
RTK, Rapid Test Kit, yang selalu disebut-sebut tu, dia kata dekat sini IgM yang aktif menunjukkan tubuh badan kita itu sedang diserang. Diserang apa tu, dia perlu ambil beberapa hari untuk dikenal pasti apakah jenis serangan tu. Mungkin masa tu dia kena denggi, tapi kebetulan dia cek sekali dengan orang yang ada COVID-19. So dia duduk dalam kawasan saringan juga. Lepas 3 hari 4 hari baru tahu, oh yang ini bukan COVID-19, dia tolak tempat lain lah. Okay, right, seterusnya kita ada proline rich polypeptide. Nampak macam pengikat kan, dia mengikat protein-protein ni untuk menguatkan kita sistem antibody. Kita ada juga lactoferrin dan kita ada juga cytokine. Lactoferrin sebenarnya hasil daripada cytokine. Cytokine sebenarnya hasil daripada aktiviti lactoferrin ni. Okey, cytokine ni kerja dia menghambat virus, bakteria dan kuman ke satu tempat untuk dihancurkan. Saya tunjukkan siapa yang menghancurkan dia. Okey, kita ada lymphokines. Kita ada oligopolysaccharide. Ini kerja dia untuk dia duduk dekat dalam usus kita. Dia kerja dia untuk mencernakan asid-asid yang terlebih dekat dalam usus kita. Ini peranan secara am, dia ada dia punya pentafsiran dia sendiri. Tapi peranan secara am, kalau orang yang minum susu ni untuk pertama kali dia minum, dia koja buang air, kadang-kadang dia sendawa panas, kadang-kadang dia rasa macam nak muntah, sebab oligopolysaccharide sedang buang ekses asid yang tak diperlukan dekat dalam tubuh badan kita, dan termasuk juga bakteria jahat. Okey, lepas tu seterusnya kita ada glycoprotein and trypsin inhibitors. Ini sifat dia protein, dan untuk pengetahuan anda semua, imunisasi antibody immunoglobulin adalah bersifat protein. Jadi kenapa kita kena makan yang kaya dengan protein? Sebab antibody kita sendiri bersifat protein. Okey. Seterusnya kita ada lysozyme. Daripada cytokine dia pergi ke lysozyme untuk dihancurkan. Okey, bakteria, virus dan kuman di sini dihancurkan. Dan kita ada leukocyte, kita ada lactoperoxidase dan juga kita ada lactalbumin. Ini 12 faktor ni yang membantu untuk kita memperkukuh sistem kekebalan tubuh daripada kuman, bakteria dan virus apabila dia meningkatkan imunisasi dan antibody kita. Untuk pengetahuan anda, dalam tubuh badan kita dah ada benda ni. Cuma dia dah tidur. So bila kita minum susu, faktor ni kenal balik dengan dia punya geng dia. Bila dia kenal dengan geng dia, dia ajak berkawan. Bila dia ajak berkawan, jom kita pergi main kejar-kejar. Contohlah dengan anak kita. Anak kita kalau pergi rumah kawan dia, yang mana dia tu, mak dia tu atau ayah dia tu kawan kita, dia jumpa geng dia, dia pun buat aktiviti dia yang kita rasa macam boleh tak duduk diam. Macam itulah sebenarnya. Kita punya tubuh badan ada benda ni, tapi dah lama dia tidur, dia tak ada geng. So bila dia minum susu, dia jumpa geng dia balik, dia nak kerja. Bila nak buat kerja, kita kena tahan sikit apabila kita mengalami healing crisis. Jadi kalau yang tak faham, healing crisis tu adalah dipanggil krisis pemulihan. Makna dulu-dulu kita memang sepatutnya keadaan kita sihat, tapi atas faktor yang saya sebut tadi menyebabkan kita tak sihat, kita makan pemakanan yang sihat, insya-Allah untuk sihat kita terpaksa midap sikit lah. Dia bukan sakit yang berpanjangan. Yang penting kena stay positif. Okey, alright. Okey, yang seterusnya kita ada 6 faktor pertumbuhan, iaitu platelet derived growth factor. Kita ada juga transforming growth factor. Ini bagus untuk yang ini untuk orang yang accident kan. Accident tu kita nak buat pemulihan ni sangat bagus ni. Platelet derived ni, kalau orang yang kena denggi tu kan selalu dia kata platelet kurang kan, insya-Allah minum susu ni dia akan tingkatkan balik semula keberkesanan platelet kita bekerja. Dan kita ada epithelial growth factor, banyak terdapat dekat dalam kulit. Okey, kita juga ada insulin-like growth factor. Ini bagus untuk penstabilan pengeluaran insulin dalam tubuh badan kita, termasuk untuk membakar lemak. Kalau orang yang minum susu ni badan dia susut, maksudnya IGF-1, IGF-2 dia tu bekerja baguslah. Dan dia ada growth hormone untuk orang yang ada masalah kesuburan. InsyaAllah susu ni membekalkan hormon pertumbuhan, growth hormone lah, growth hormone yang mencukupi. Okey, dan kita ada juga fibroblast growth factor.
fungsi dia lebih kurang sama dengan epithelial growth factor. Okey, dan apabila kita lengkapkan kita punya faktor pertumbuhan ni, dia akan membantu dalam penyembuhan, pembaikan sel serta kulit dan juga awet muda. Okey. Kalau nak tahu, cuba tengok orang yang dah minum susu ni 2-3 tahun. Cuba tengok macam Kak Lela tu kan. Nampak muda je kan. Sebab dia konsisten minum susu. Kan? Kalau tak percaya, nanti pergi kat center Encik Kia. Isterinya Kak Lela. Kalau orang tengok macam tak sangka dah ada cucu. Okey. Saya mula-mula tengok, dah ada cucu. Terkejut saya. Rupanya memang dah ada cucu dah. Tapi kalau tengok macam kekal muda je. Okey. Seterusnya, kita ada 10 faktor vitamin dan mineral. Actually lebih lagi. Ini yang kita sebut di sini je. Pertama, kita ada vitamin A, bagus untuk kanak-kanak dan juga mata. Kita ada protein. In fact, protein kita lebih bagus, sangat bagus. Yang protein pertama nama dia kasin, lebihan tu nama dia whey. Whey juga ada juga daripada susu tapi whey protein tu adalah protein selepas kasin protein. Kasin protein yang bagus untuk antibody kita dan juga untuk memantapkan otot-otot dalam tubuh badan kita. Okey, ada potasium yang juga dikenal sebagai kalium, ada karbohidrat, ada fosforus, kita ada vitamin B12, kita ada vitamin B2, kita ada kalsium, kita ada magnesium, kita ada zinc, kita ada vitamin D, E, K, kita ada juga asid amino, semua kita ada. Dan juga kita ada zinc, tadi saya dah sebut zinc kan, zinc dah ada kat sini. Jadi untuk mengetahui anda semua, actually kita ada lebih kurang 15 faktor vitamin dan mineral yang terdapat dekat dalam susu ni. Okey, saya nak bagi satu jawapan kepada orang, macam mana puan, orang yang ada masalah saraf, orang ada masalah tekanan darah tinggi dan juga ada masalah tekanan darah, apa yang dalam susu ni boleh membantu dia? Okey. Orang ada masalah tekanan darah, dia perlukan potasium yang cukup, dia perlukan vitamin B12, vitamin B2 juga magnesium. Okey, untuk urat saraf kita memang sangat perlukan vitamin B12 dan juga B2. Potasium dan magnesium membantu untuk mempengaruhi kepekatan darah. Jadinya apabila orang yang ada masalah darah tinggi, dia minum susu ni, dia ada kelengkapan ini semua, insya-Allah selepas consistently minum, dia akan dapat satu result yang bagus, termasuk juga orang yang ada masalah kolesterol dekat dalam tubuh badan, sebab kita ada vitamin K yang membantu untuk menguraikan kolesterol yang terlebih dekat dalam tubuh badan kita. Itu tak mau cerita sini, saya buka sikit aja. Okey.